Dan dari kerana inilah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama tasawuf, di dalam kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir, ia Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ambil pindah daripada Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin, dan nakal daripada Ba'dil Arifin. Apa kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Man lam yakul lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alaihi su'ul khatimah. Artinya, barang siapa tiada baginya bagi barang siapa bahagian daripada ilmu kaum, yakni dikehendaki dengan ilmu kaum ni ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atas barang siapa yang tiada baginya bahagian daripada ilmu tasawuf ni su'ul khatimah, yakni mati di dalam maksiat. Dan dari kerana yang terdahulunya Imam Ghazali mengatakan bahawa ilmu tasawuf adalah di antara ilmu yang memberi manfaat. Sama ada ilmu tasawuf tu yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Daripada kitab Bidayatul Hidayah lah yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad kepada kitab Hidayatus Salikin. Yang kita sedang baca ni kitab Hidayatus Salikin yang diterjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Tetapi macam sebutlah terdahulu, ditukar nama pada Hidayatus Salikin sebab di awal-awal kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sudah menyatakan bahawa dia ambil kitab ni, kitab Bidayatul Hidayah ni ambil daripada kitab-kitab Arab yang lain lah. Tapi dia ambil tu dicapu-capu pula. Bukan satu kitab. Tetapi kebanyakan dalam kitab Hidayatul Salikin ni dipungut daripada kitab Bidayatul Hidayah. Tapi dia ada banyak penambahan pula. Jadi ditukar kepada Hidayatul Salikin. Jadi kitab dalam Bidayatul Hidayah ke, dalam Hidayatul Salikin ke, dalam kitab Minhajul Abidin ke, dalam kitab Ihya Ulumuddin ke, dan kitab Arba'in fi Usuluddin ke, dalam kitab Mukhtasar Ihya ke, hak tu semua ilmu tasawuf yang memberi manfaat. Kitab Minhajul Abidin saya sebut dah minggu lepas. Kitab Imam Ghazali yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali, yang mana kitab Minhajul Abidin ni diterima oleh sekalian ulama, nak banding dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab Minhajul Abidin ni kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang mana kitab Minhajul Abidin ni macam menjadi khulasah kepada semua kitab-kitab Ghazali yang terdahulu, yang mana bilangannya berbeza. Setengah ulama mengatakan bilangan begian-begian, tapi tak, setengah pandangan ni disebut banyak kitab Imam Ghazali. Bilangannya tak nyata, berbeza pandangan bilangan. Sebab apa? Ada yang sempat disebarkan, ada yang tak sempat disebarkan. Tapi yang paling masyhur kitab Ghazali dua, Minhajul Abidin dengan Ihya Ulumuddin. Tapi yang paling masyhur Ihya lah. Tapi yang paling kita kira diterima oleh semua ulama adalah kitab Minhajul Abidin. Adapun kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Ghazali juga tu. Hak tu kitab di awalnya dia ada 4 bahagian macam sebut dah minggu lepas. Dia ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama tauhid. Dia ada 10 bab. Pergi pada 10 sifat Tuhan. Bahagian yang kedua, bahagian fiqh. Digi pada 10 bab fiqh. Ni kitab Ghazali. Bahagian ketiga, cerita 10 sifat mazmumah. Digi kepada 10 bab pada menceritakan 10 sifat mazmumah. Bahagian yang keempat, 10 sifat bicarakan sifat mahmudah, sifat dipuji pada syarak. Didatangkan 10 bab pada menyatakan 10 sifat mahmudah.
Jadi dalam kitab penawar bagi hati, diambil kitab arba'in ni lah. Tapi diambil bahagian yang ketiga dan bahagian keempat sahaja. Bahagian 10 sifat mazmumah dan bahagian 10 sifat mahmudah. Tapi dalam kitab penawar bagi hati ada pula bicara, pelihara, 7 anggota. Waktu dia ambil dalam kitab Mazali lain pula. Gitu. Sebab itulah Syekh Abdul Samad Syekh Qadir Al-Mandili yang menghimpun kitab penawar bagi hati ditukar nama. Sebab kalau nak kata ambil kitab arba'in, tauhidnya tak ada, fiqhnya tak ada. Yang adanya 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Tiba-tiba dalam kitab penawar bagi hati pula ada pula bicara pelihara 7 anggota. Waktu kitab Mazali lain pula. Syekh Qadir digambil. Mana dia jeput, dibuat satu, dihimpunkan jadi satu kitab. Dia pun tukar nama kepada penawar bagi hati. Tapi kira-kiranya Hidayatus Salikin ke penawar bagi hati ke diambil daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah. Tapi kitab Imam Ghazali sungguhnya macam Ihya Ulumuddin. Dia ada tauhid di hadapan, ada fiqh di hadapan, dan ke belakang barulah tasawuf. Ihya Ulumuddin di permulaan kitab Ihya 7 bab pada membicarakan ilmu. 7 bab. Panjang cerita bab ilmu. Di awal kitab Ihya Ulumuddin. Habis cerita bab ilmu baru dia masuk bab tauhid, 4 bab tauhid. Lepas tu masuk bab fiqh, lepas tu masuk bab tasawuf. Sama dengan kitab Arba'in fi Usuluddin, tauhid, fiqh, tasawuf. Dalam kitab Minhajul Abidin tekan bab ilmu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Itu jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Kalau kata saya ikut jalan Imam Ghazali tapi bawa tasawuf saja, bukan. Sebab tu nama kita Arba'in fi Usuluddin. Pada Usuluddin nama tauhid itu. Mana apa? Tauhid dalam ada, fiqh ada, tasawuf ada. 3 tu barulah jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Itu berpanggil Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Itu nama penuh. Nama singkat Minhaj. Itu nama singkat. Nama penuhnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhaj, perjalanan bagi abidin, orang yang nak mengabdikan diri kepada Allah. Dalam kitab Minhaj tekan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu Imam Ghazali. Tapi kalau pergi mana-mana tempat, tasawuf. Tauhid mana? Apa tak ajar tauhid? Tempat tu ada tauhid dah? Tak ada. Lepas tu tauhid awak tak ajar? Saya ikut Imam Ghazali, saya tasawuf je. Dah. Imam Ghazali bukan tasawuf je. Imam Ghazali tauhid, fiqh, tasawuf. Dah, fiqh awak tak ajar. Fiqh mana? Masjid tak ada fiqh ke tak? Tak lagi. Saya tasawuf je. Tak ada. Tauhid, fiqh, tasawuf kau nak ajar. Bukan tasawuf je. Bukan tauhid saja, bukan fiqh saja, bukan tasawuf saja. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kira-kira dia ni orang ahli tasawuf, mahir dah bidang tasawuf, ulama tasawuf. Sebab apa semua tempat ajar kitab tasawuf belaka dah. Orang alim tasawuf pasti dia alim tauhid dan fiqh. Sebab apa? Sebab orang nak alim tasawuf dia kena belajar. Orang belajar ilmu tasawuf, tauhid tak tinggal, fiqh tak tinggal. Sebab kalau ikut nombor, tasawuf nombor 3, ikut tertib ilmu, susunan ilmu. Tauhid dulu, fiqh nombor 2, tasawuf nombor 3. Itu tertib ilmu, susunan ilmu. Tapi wajib belajarnya serentaklah 3-3 tu. Tapi ikut susunan ilmu, maknanya kalau orang belajar tasawuf, tauhid dia clear, fiqh dia clear. Orang ngaji fiqh, tauhid dia pasti clear. Tasawuf dia kadang-kadang tak ada. Dia ngaji fiqh saja je. Tak siapa ke tasawuf. Ada lagi tu. Tapi tauhid dia clear. Kalau ngaji fiqh, tauhid tak ada, bukan. Orang ngaji tauhid, ngaji tauhid saja ni. Kadang-kadang berhenti setakat tauhid. Mana fiqh? Mana tasawuf? Tapi kalau ngaji tasawuf, pasti tauhid dia clear, pasti fiqh dia clear. Gitu je. Orang ngaji fiqh, pasti tauhid clear, tasawuf belum tentu. Orang ngaji tauhid saja dia ngaji. Tauhid, fiqh dia ngaji. Tak jadi. Tasawuf tak ngaji, tak jadi. Sebab dia kena ada 3 tu.
Tapi kalau dia memang ahli tasawuf, tauhid dia boleh ajar, fiqh dia boleh ajar. Tapi kalau dia kata dia ahli tasawuf je dia ajar juga tasawuf di mana tempat tu tauhid pun tak ada, tempat tu fiqh pun tak ada, dia ajar tasawuf juga. Itu bukan ahli tasawuf. Itu bukan jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Itu bukan. Nah, ni kadang-kadang membaca sendiri pun akan lah. Jalanan Imam Ghazali buka kitab Ihya, tauhid, fiqh, tasawuf dalam tu. Buka kitab Arba'in fi Usuluddin, tauhid, fiqh, tasawuf. Buka kitab Minhajul Abidin, dalam tu ceritalah bab penekanan tauhid, fiqh, tasawuf dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi penekanan di sini kita pergi pada penekanan ilmu tasawuf. Sebab kemuncak ni nak kena jaga. Kadang-kadang orang tak sapa sini, tak sapa ilmu tasawuf ni. Kena tekan ilmu tasawuf. Tapi orang ngaji ilmu tasawuf ni tadilah tauhid dia mesti okey, fiqh dia pasti okey. Sebab kita nak bicara bab hati ikhlas tak ikhlas, mayabang biar betul dulu, amal ibadat biar betul dulu, baru cerita awak ikhlas ke tak. Hak perintah zahir kena buat dulu. Aurah kena tutup dulu. Awak tutup aurah ni ikhlas ke tak? Awak cerita bab ikhlas ke tak? Faham tak? Kalau semayang tak betul, mengaji Quran tak betul, saya ikhlas. Bagaimana? Jadi, aurahnya tak tutup, tapi hati saya baik. Betul? Orang tutup aurah tu, pakai je tudung, hati belum tentu baik dia tomong pulak kedua pakai tudung. Dia tak pakai tudung, tapi hati dia baik, hati dia ikhlas. Hak pakai tudung tu peseng je tu, nak buat jangok je tu. Duduk Terengganu ni kalau nak pakai tudung kau pelik dia orang. Dia kedok dah tahu dia tomong pulak kawan tu. Saya tak pakai tudung pun hati saya baik. Tak ada orang cakap gitu. Sebab Allah tilik hati, Allah tak tilik zahir. Allah tak tilik zahir saja. Allah pasti tilik zahir. Sebab zahir tu perintah Allah. Tutup aurah tu perintah Allah. Allah pasti tilik lah. Tutup aurah tu Allah perintah. Tapi Allah tilik bukan macam manusia tilik. Manusia tilik pandang hanya zahir. Dia tutup aurah, baiknya dia, juruhnya dia. Sekat tu je tilikan manusia. Tilikan Allah sampai ke hati. Juruh tutup aurah ni lillah ke dak? Tu tilikan Allah. Mana apa? Last sekali Allah tilik ke hati. Baru cerita bab hati. Zahir buat molek dulu. Dia biasalah. Dia kadang-kadang dia tanya hak agama kepada orang bukan orang agama. Contoh. Artis. Dia artis ni pergi Mekah jadi berita, jadi bahan berita. Artis pergi Mekah bahan berita, pergi Mekah jadi bahan berita. Lepas pergi Mekah balik tak berubah, kepala dogo semacam tak tutup. Satu ketika tu TV3 dia ambil 3 artis hajah yang tidak bertudung, menghuraikan hukum agama. Siap kata. Dia ambil 3 artis perempuan hajah yang tidak bertudung. Hak ni pukupah, hak ni pukupah, hak ni pukupah. Allah kata pun orang noh. Tu timbul kata Allah tilik hati, bukan Allah tilik zahir. Allah jadikan saya suara sedap. Saya menyanyi menghiburkan hati orang. Saya boleh pahala sebab sedap suara saya tu Allah yang buat. Kemudian saya nak menyanyi di kelab malam contohnya, takkan saya nak pakai jilbab. Jadi Allah akan tilik hati saya. Hati saya ikhlas nak menghiburkan orang. Jangan duk menghukum. Ini hubungan saya dengan Allah. Awak tak boleh menghukum. Orang menghukum lah pakai hukum zahir. Awak dedah aurah, awak derhaka. Hati saya baik. Kalau derhaka hati baik kok mana? Ke derhaka hati baik? Jangan ambil pula 3 orang. Ni kupah gini, ni kupah gini, ni kupah gini. Antara ayat masyhur, Allah tilik hati, Allah tak tilik zahir. Itu masyhur.
Ada seorang tu artis lah, dia artis benda-benda gini ni. Dia berkahwin, dia pakai tudung. Lepas bercerai, dia buka tudung. Jadi awak tanya balik, kenapa awak buka tudung? Lama dah awak pakai tudung. Sebab saya pakai tudung dulu dalam keadaan hati saya tak baik, kata dia. Saya pakai tudung, tapi hati saya tak baik. Jadi sekarang ni saya nak baikkan hati dulu, baru nak pakai tudung semula. Gimana? Dulu dia pakai tudung lama lah sebab dia berkahwin. Tapi dia kata, saya masa pakai tudung dulu, pakai je tudung, tapi hati saya tak baik. Jadi sekarang ni saya nak buka tudung dulu, saya nak baiki hati, apa hati saya baik saja, saya pun nak pakai tudung. Gimana? Orang nak baiki hati pada masa pakai tudung lah, pada masa taat. Jangan taat zahir je pakai tu hati tak taat. Tapi kalau buka tudung tu derhaka. Nak baiki hati kat mana? Sebab dosa tu akan membitik hitam di hati kita. Oh, nak baiki hati tu siap comel hati, kilap molek pun nak pakai tudung semula. Allah kata pelik semula. Jadi nak bicara bab hati, dia kena comel zahir. Bab zahir kena comel, semayang kena betul, ngaji Quran kena betul, aurah kena tutup lillahi ta'ala. Jangan kerana lain. Barulah tilik pada hati. Tapi nak ngaji Quran, nak semayang, nak ngaji Quran, kena betul akidah dulu. Ni jalanan. Jadi tauhid tetap dah, pekok tetap dah. Jangan tak sampai ke tasawuf. Kena tasawuf, nak jaga molek tasawuf. Sebab apa dia tekan tasawuf? Sebab tasawuf ni nombor 3. Kadang-kadang orang tertinggal, hak kediam. Dia main tauhid pekok, tauhid pekok. Tasawufnya mana? Ni tekan tasawuf ni. Ini salah faham. Tekan tasawuf, tauhid tak cara, pekok tak cara. Hak tukang ngajar pun tak cara, hak tukang turuk pun tak pernah belajar tauhid dengan pekok. Ustaz saya lama kening, memang ngaji lama dah. Tapi dah dia ngajar tasawuf, sama saya ikut situ tasawuf, sin tasawuf. Dah pekok ngaji mana? Dok. Tauhid orang ngaji mana? Dok. Dah yang orang yang ustaz yang awak ikut tu tak ngajar ke? Dok, ngajar tasawuf saja. Tu bukan. Sebab tasawuf pasti pekoh clear, pasti tauhid clear. Tauhid pekoh, kadang-kadang tasawuf tu tak clear. Kena tekan tasawuf. Kena tekan tasawuf. Tapi hak tauhid tetap dah. Hak pekoh tetap dah. Jadi dari kerana inilah, jadi kerana ilmu tasawuf ni ilmu manfaat, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Yawaqitu wal Jawahir. Abdul Wahab Asy-Sya'rani ambil mana? Ia naqal, dia ambil daripada Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Ni. Dia nakal. Bukan nakal nano tu bukan. Nakal ni pindahlah. Macam kita takbir intiqal. Biasa takbir intiqal. Takbir intiqalat. Ada. Kenapa takbir intiqalat? Mana apa intiqalat tu? Pindahlah. Daripada satu rukun pada satu rukun. Satu rukun pada satu rukun. Itu dia panggil takbir intiqalat. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat berpindah pada i'tidal dipanggil tasmi' intiqal. Kenal tak? Dipanggil tasmi' intiqal. Sebab di sami Allahu liman hamidah asalnya Allahu Akbar juga. Tapi kisah saya nak bakal dia Allahu anhu tu. Akhirnya ditukar kepada sami Allahu liman hamidah. Berpindah daripada rakaat kepada i'tidal dipanggil tasmi' intiqal. Nakal itulah intiqal, pindah. Hal lain dipanggil takbir intiqal. Kalau banyak dipanggil takbir intiqalat dipanggil. Takbir pindah tu. Pindah. Antara satu rukun dengan satu rukun. Pindah rukun ni Allahu Akbar, takbir dalam pindah. Faham tak? Takbir dalam pindah. Pindah ada pindah dekat, ada pindah jauh. Faham tak ni? Pindah jauh mana? Pindah dekat mana? Qiyam, berdiri kepada rakaat, jauh ke dekat pindah? Dekat. I'tidal, pindah kepada sujud yang pertama, jauh ke dekat? Jauh. Jadi kalau pindah tu dekat, takbirnya pendek, Allahu Akbar, sudah. Sunat dia gitu. Kalau pindah tu jauh, Allahu Akbar. Dia Allah Akbar ni mesti duduk dalam sepenuhnya, sepenuh pindah tu. Ni tu imam kena jaga.
Terutama kali lepas sujud yang kedua. Lepas sujud kedua, terkadang pindah kepada berdiri, terkadang pindah kepada duduk tasyahud. Pindah pada berdiri, pindah yang jauh. Pindah kepada duduk tasyahud, pindah yang dekat. Situ peranang tu nak kena jaga. Kalau pindah tu jauh, sujud yang kedua kepada berdiri, takbirnya disunatkan panjang. Allahu Akbar sampai ke atas. Tapi kalau pindah tu dekat, sujud yang kedua kepada duduk tasyahud, tasyahud awal pun sama, tasyahud akhir pun sama, dekat, maka tu imam kena kata Allahu Akbar, sudah lah. Tu kaedah dia. Dah. Jangan buat sama. Tu kena ngaji molek pekoh. Jadi mana kalau makmum perempuan dalam tabir, boleh tahu pindah tu imam nak pergi mana. Contoh makmum perempuan dalam tabir, dia ada seorang contek, dia orang lain tak ada, dia mari tengah solat dah, dia mari tengah dah, dia seorang je ada. Tak tahu imam kat berapa. Lepas imam sujud yang kedua, ke mana imam pindah? Macam mana perempuan dalam tabir nak tahu? Pindah kepada qiyam ataupun pindah kepada duduk tasyahud? Tak tahu kat mana? Allah, tu imam pergi pada berdiri. Allahu Akbar, tu imam pindah pada tasyahud. Ke mana apa? Kalau tu imam awak sama pesek, tu imam makmum perempuan nak kena dalam tabir, kena ngesok selo-selo buka tabir. Tu imam berdiri, siap apalah tu. Tu kena jaga molek tu, jangan. Maknanya kalau cukup 4 rakaat ni perempuan dalam tabir. Tabir pula ni jenis macam papang, ni tak nampak ke apa satu ni. Cukup 4 rakaat, tiba-tiba Allah. Tu imam ni lupa dah, ni nak kat kelima. Macam mana makmum perempuan boleh tahu? Tahu kerana dia takbir panjang. Walau cukup 4 rakaat, pindahnya kepada tasyahud, takbirnya Allahu Akbar. Tu tasyahud akhir. Tiba-tiba 4 rakaat, imam pun takbir Allahu Akbar. Allah, tu imam nak kat kelima dah. Makmum perempuan nampak ke tak? Tak payah nampak, dengar tu tahu dah. Itu peranang dia. Itu namanya takbir intiqalat, pindah. Jadi nakal ni pindah. Lepas tu kadang-kadang kita pandangan dinakalkan, dipindahkan, diambil daripada kitab-kitab yang lain. Jadi Abdul Wahab Syarani ni kata ni, dinakal ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan nakal daripada Ba'dil Arifin, daripada setengah orang arif. Arifin di sini bukan arif hak kenal Tuhan permulaan agama. Arifin ni kenal Tuhan peringkat aulia, dipanggil arif. Apa kata buat Sya'rani? Man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaum yukhafu alai su'ul khatimah. Artinya barang siapa yang tiada bahagian baginya, yang tiada baginya bahagian daripada ilmu qaum, yakni ilmu tasawuf, nescaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yakni mati dalam maksiat. Sebab takut su'ul khatimah, mati dalam maksiat. Sebab apabila tak ada bahagian ilmu ni, macam ni nak taat hati, macam mana dia nak tinggal maksiat hati, macam nak tinggal riak, macam nak tinggal ujub, macam nak tinggal takabur kalau tak mengaji ilmu tasawuf. Akhirnya rupa agama, solat tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi hati bersifat dengan riak, hati bersifat dengan takabur, hati bersifat dengan hasad. Makna kita duduk dalam dosa besar. Riak, takabur, hasad bukan dosa kecil, kabair, dosa besar. Tapi kita tak tahu. Kita pun matilah dalam keadaan kita riak, takabur, hasad. Zahirnya solat, zahirnya puasa. Panggil apa tu? Mati dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakuti bukan mati dalam derhaka. Su'ul khatimah, yang paling ditakuti adalah mati dalam kekufuran. Hak tu paling ditakuti. Mati kekufuran macam mana? Kalau kita tidak ada keikhlasan, ibadah kita tak ada pahala. Solat tak ada pahala, puasa tak ada pahala, ngaji Quran tak ada pahala, berzikir tak ada pahala, infak derma harta benda pun tak ada pahala. Kalau tidak ada keikhlasan, pahala tak ada. Kemudian riak, takabur, dosa besar pula. Jadi kalau pahala tak ada, rohani kita lapar, dosa pula dosa besar. Dibimbangi dekat nak mati, syaitan mai goda. Lucu imam ketuga, su'ul khatimah, yang paling ditakuti adalah mati dalam kekufuran.
Walaupun rupa zahir, solat, puasa, tauhid comel, pekoh comel sekalipun, kalau tak ada bahagian ilmu tasawuf. Yalah, tauhid comel, sah iman. Pekoh comel, sah ibadah. Lepas tu, pahala ibadah bergantung kepada hati kita pula. Kalau hati tak ada ilmu ni, tak ada pahala. Bukan tak ada pahala saja. Riak dosa besar, takabur dosa besar, hasad dosa besar. Lepas tu, pahala tak ada, dosa banyak. Macam mana kekuatan iman kita? Dekat nak mati kita nak hadap macam mana? Ni godaan syaitan ketika kesudahan dekat nak mati. Tu dibimbangi su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur wal iyazabillah. Kalau orang yang tak ada bahagian daripada ilmu tasawuf. Maknanya ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga, tasawuf ada, tauhid pasti clear, pekoh pasti clear, tapi jangan tauhid saja, jangan pekoh saja, lengkapkan dengan ilmu tasawuf, ilmu pembicaraan berkaitan dengan ketaatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abdul Hasan Al-Syazili rahimahullahu taala,